Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 25 Mei 2018. Isu 1MDB hangat diperkatakan tambahan pula. Baru-baru ini Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Shukri Abdul mengeluarkan kenyataan bahawa dia diugut susulan penyiasatan yang dijalankan. Ada individu yang mengeluarkan kenyataan bahawa ia adalah skam. Manakala dua peguam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menarik diri. Apa puncanya terus menjadi tanda tanya apabila dua peguam yang sering mengeluarkan kenyataan berkait Najib Razak baru-baru ini berbuat demikian. Saksikan apa yang berlaku sepanjang siasatan 1MDB sepanjang minggu ini. Saksi dipecat pada 27 bulan lepas. Lepas tu saya dapat maklumat. Because saya, tim SPM ada intelligence squad full. Kita ada tim sendiri. Bahawa saya akan ditangkap dan dilokapkan karena dituduh sebagai konspirasi penjatuhan perkara. Sementara itu, pagi tadi, Pengarah JSJK Bukit Aman Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh mengesahkan 35 beg daripada 72 yang dirampas mengandungi wang tunai berjumlah 114 juta ringgit. Saksikan laporan yang kami sediakan. Di dalam 35 beg adalah sebanyak 114 juta ringgit. I can confirm from the 35 bags, we have come to an estimate of 114 million ringgit. Dia di dalam 26 mata wang dan penukaran dia adalah as of yesterday date. Because we have got cash, Malaysian ringgit, we have got US currency and various other denominations. Tanda tanya kehilangan seorang gadis terjawab apabila mayatnya ditemui di tepi jalan.
Penuntut Kolej Vocational Port Dickson Nur Alia Damia Hairi, 19 tahun, dipercayai dibunuh di lorong 4 Taman PD Permata jam 10.30 malam Khamis. Susulan itu, polis menahan bekas teman lelaki mangsa 15 minit selepas menemui mayat. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan petang tadi. Kita bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Muhammad Faizal Muhammad Nur untuk berita lanjut kes ini. Diikuti rangkuman kalender jenayah minggu ini. Saksikan. Kejadian berlaku pada malam tadi lebih kurang pukul 10 malam di taman area kawasan Lukut. Dan mangsa yang terlibat adalah seorang wanita remaja perempuan berumur 19 tahun, pelajar kolej vocational di Lukut. Dan suspek adalah boyfriend, bekas boyfriend mangsa yang mana belajar di kolej yang sama. Dan pihak polis telah berjaya menangkap suspek sekala 15 minit selepas terima maklumat daripada orang awam. Dan sekarang ni suspek telah ditahan di lokap polis dan kita mendapat reman untuk jalan kesihatan terhadap suspek selama 7 hari daripada mahkamah. Dekatlah hasil berdahsyat apa pihak doktor memaklumkan kesan cikik di leher tu menyebabkan mangsa meninggal. Mahkamah Majistret Kota Kinabalu pagi tadi gempar apabila buruh yang selesai menjalani proses pertuduhan kerana menyebabkan kecederaan terhadap bapanya melarikan diri sebaik keluar dari kandang tertuduh. Bagaimanapun, tertuduh berusia 21 tahun itu ditahan oleh beberapa anggota polis mahkamah dengan bantuan orang ramai serta anggota agensi antirada kebangsaan sebelum dia sempat keluar daripada perkarangan Mahkamah Kota Kinabalu. Dalam kejadian 10.20 pagi itu, Gulam Hasan Ali yang baru selesai menjalani persitting pertuduhan secara tiba-tiba melarikan diri sebaik keluar daripada kandang tertuduh. Dia kemudian berjaya dihalang dan ditahan berhadapan kantin tidak jauh dari pagar mahkamah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menggagalkan cubaan menyelundup masuk 1,086 karton rokok pelbagai jenama bernilai RM44,820 melalui kawasan perayaan Kampung Titingan Tawau malam tadi. Dalam kejadian 11.12 malam itu, bot Ronda Maritim Malaysia Zon Maritim Tawau mengesan sebuah bot laju tanpa nombor pendaftaran dalam keadaan mencurigakan menuju ke penempatan atas air berkenaan. Pengusaha premis judi atas talian dan mesin simulator kebanasan apabila 5 pusat haram itu digempur pasukan tindakan khas anti maksiat judi dan gangster reserve Bukit Aman di sekitar Shah Alam dan Kelang hari ini. Difahamkan semua premis yang tiada lesen perniagaan itu beroperasi antara 3 hari hingga 2 bulan lalu dengan turut dilengkapi CCTV. Bagi mengelak dihidu pihak berkuasa, semua pintu masuk hanya akan dibuka penjaga premis dengan menggunakan alat kawalan jauh dan komputer riba dijadikan sebagai medium judi dalam talian. Selain mesin judi simulator Wukong, logo kereta dan binatang, ia antaranya menawarkan permainan judi roulette, aca, red blue dengan purata kutipan pertaruhan dianggarkan antara RM7,000 hingga RM15,000 seminggu. Kegiatan haram itu bagaimanapun berakhir apabila semua premis berkenaan dikunjungi sepasukan 36 pegawai dan anggota STAJG secara serentak kira-kira jam 3 petang tadi. Seorang inspektor polis direman selama 3 hari bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan wang berjumlah RM10,000 minggu lalu. Perintah ke atas lelaki berusia 33 tahun itu dikeluarkan oleh Majistret di Mahkamah Majistret Kelang pada Rabu. Mahkamah membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menjalankan siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009.
Dua ahli geng mama yang ditembak mati di Jalan Cengkau, Pilin, Rembau pada Selasa terbabit dalam sekurang-kurangnya 45 kes samun membabitkan pelanggan bank. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, siasatan mendapati dua lelaki berusia 33 dan 35 tahun terbabit aktif melakukan kegiatan itu di Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur sejak 2015. Katanya mereka yang juga saki-baki ahli geng mamak menggunakan modus operandi menyamar sebagai anggota polis dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia ketika melakukan samun terhadap mangsa. Katanya dalam kejadian sebelum ini polis terpaksa membalas tembakan untuk mempertahankan diri menyebabkan kedua-dua suspek mati di tempat kejadian. Beliau berkata polis merampas 2 pucuk pistol, 2 bilah parang, sebilah kapak, 5 butir peluru, 2 alat pembesar suara, sebuah lampu, topi dan vest polis. Kak, adik lapar lah. Sabarlah, kan puasa. Tapi berbuka nanti kita nak makan apa? Mak, buka nanti masak nasi lemak. Semalam ada janji. Mak, ayam goreng. Kakak, cepat! Assalamualaikum, Bang. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus ikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik sebagai pengajaran dan panduan untuk kita bersama. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa sahaja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian sahaja daripada saya, Mazizul Dani dan kru penerbitan dalam kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat.